Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan sambung bab 2. Kalau sebelum ini kita belajar sistem pemerintahan, hari ini kita akan masuk kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Oke, pertama sekali kita akan lihat maksud kegiatan ekonomi. Oke, maksud kegiatan ekonomi adalah aktiviti masyarakat untuk meneruskan hidup. Okey, di mana masyarakat kerajaan alam Melayu menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi. Okey, kita akan lihat dari 4 sudut ni. Yang pertama adalah pertanian, kemudian perdagangan, mengutip hasil laut, hasil hutan dan laut, dan juga pelombongan dan pembuatan. Okey, kita pergi yang pertama iaitu pertanian. Sebelum tu kita kena lihat dahulu kenapa pertanian ni antara yang paling utama. Kerana kerajaan alam Melayu ini mempunyai kawasan tanah yang subur. Kemudian pertanian ini merupakan satu daripada cara untuk menyara diri. Maknanya dia menanam padi, kemudian dia makan. Seterusnya bila dah ada lebihan barulah dia pasarkan. Untuk peringkat awal dia hanya menyara diri saja. Okey, menyara diri saja. Kemudian bila dah ada lebihan barulah dia pasarkan atau bekalkan untuk keperluan penduduk. Kemudian antara tanaman lain yang diusahakan. Okey, kita boleh lihat di situ padi, rempah ratus, tanaman yang lain pisang, tebu, bijan, kekacang, kelapa, sayuran, buah-buahan. Selain daripada tu, dia menangkap ikan di sawah, paya dan sungai. Okey, yang terakhir adalah kulit kura-kura. Itu dari secara keseluruhannya. Okey, tapi kita ingin melihat yang lebih mendalam, kita pergi kepada padi. Padi ni boleh kata dalam setiap kerajaan ataupun semua kerajaan mempunyai sistem tanaman padi. Okey, yang pertama kita lihat dalam Funan, Champa dan Angkor. Dia menggunakan kawasan lembah sungai yang subur, mendapat bekalan air daripada sumber air hujan, tasik Tonle Sap dan kolam air buatan, yang dikenali sebagai Bari. Ini ada dalam buku teks. Nanti boleh rujuk dalam buku teks. Kemudian menyebabkan padi boleh ditanam sebanyak 4 kali setahun berbanding dengan kawasan yang lain. Kerana kita tahu padi ini memerlukan sumber air yang banyak. Kalau tidak ada kawasan perairan yang mana kita tahu seperti lembah sungai. Kalau sini dia ada tasik Tonle Sap, kolam air buatan. Kalau tak ada benda-benda tu, sistem penanaman padi ni tak dapat dilaksanakan dengan baik. Itu kelebihan di Funan, Champa dan Angkor. Kemudian di Majapahit, boleh lihat dia ada tanah yang subur. Bekalan air dia dapat dari Sungai Begawan Solo dan Sungai Berantas, di mana pemerintah telah membina sistem perairan untuk meningkatkan pengeluaran padi sawah. Yang seterusnya kita lihat Sriwijaya. Padi merupakan tanaman utama, di mana kawasan pedalaman Palembang digunakan sebagai kawasan untuk menanam padi. Kemudian tanah tinggi Pasemah dan Hulu Musi. Kita lihat rempah ratus dan kegiatan pertanian yang lain. Tadi kita tengok yang utama, padi. Sekarang ni kita melihat kepada kegiatan pertanian yang lain selain daripada penanaman padi. Rempah ratus. Kita boleh lihat bunga cengkeh yang ada di Kepulauan Maluku, buah pala yang ada di Pulau Banda dan juga lada hitam yang ada di Sumatera dan Jawa. Kegiatan pertanian lain, pisang, tebu, bijan, kekacang, kelapa, sayuran dan buah-buahan. Selain menangkap ikan di sawah, paya dan sungai dan juga mendapatkan kulit kura-kura. Ini kita panggil sebagai kegiatan pertanian. Kegiatan ekonomi dari sudut pertanian. Dalam gambar tu kita boleh lihat apa itu rempah ratus, kemudian gambar seorang budak menangkap ikan di kawasan sawah padi. Dan juga bawah tu sistem tanaman sayuran dan juga kulit kura-kura. Untuk rempah ratus tu kita boleh lihat sampai sekarang masih ada. Kalau awak pergi dapur tu,
Okey, tengok kulit kayu manis ada, cengkeh ada di situ, bunga lawang, okey, ada lada hitam. Boleh boleh tengok sendirilah. Itu yang kita panggil sebagai rempah rata. Okey, kita pergi kepada kegiatan ekonomi yang seterusnya, iaitu perdagangan. Faktor berlakunya aktiviti perdagangan ni adalah kerana kedudukan alam Melayu ini berada di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat. Okey, jadi bila menjadi laluan utama, kapal akan melalui kawasan tersebut. Bila kapal melalui kawasan tersebut, kita anggap kawasan tu adalah kawasan yang strategik kerana sentiasa dilalui oleh kapal-kapal. Okey, kemudian pelabuhan. Ada pelabuhan yang wujud di kawasan tersebut. Kita boleh lihat nanti contoh pelabuhan yang ada. Kemudian kita lihat kemudahan yang terdapat di pelabuhan seperti bekalan air bersih, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dagangan dan juga kawasan berjual beli. Okey, contoh pelabuhan yang ada boleh rujuk buku teks muka surat 30 nanti. Okey, yang seterusnya. Pedagang luar. Okey, pedagang luar ni yang datang ke kerajaan alam Melayu. Okey, kalau pedagang luar ni tidak datang, jadi tidak ada satu pertukaran barang ataupun jual beli barang di antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Maknanya tertumpu kepada satu kawasan saja, iaitu kerajaan alam Melayu. Tapi sekarang ni pedagang luar dah datang daripada China, daripada India, Arab, Parsi, di mana kawasan-kawasan tersebut kalau kita belajar masa tingkatan 1, dia merupakan antara tamadun awal yang telah wujud lebih dahulu daripada kerajaan alam Melayu, dan juga mereka juga mempunyai sistem ekonomi mereka sendiri. Okey, kenapa mereka sering berdagang dengan alam Melayu? Apakah barang yang mereka perlu? Baik, seterusnya yang ketiga adalah hasil hutan dan laut. Okey, pada mulanya hanya untuk kegunaan sendiri sahaja. Okey, seperti contoh hasil hutan yang ada di kerajaan alam Melayu adalah seperti rotan, okey, rempah-rempah ratus, okey, yang dijumpai di kawasan hutan. Seterusnya hasil laut. Sama juga pada mulanya untuk kegunaan sendiri saja. Okey, hasil-hasil laut yang ditangkap. Tetapi apabila permintaan yang tinggi menyebabkan kawasan tersebut berkembang menjadi kawasan perdagangan. Okey, kita lihat apa hasil laut dan juga hasil hutan yang ada. Okey, pada gambar tu merujuk kepada rotan, sarang burung layang-layang, okey, gaharu, gamat, mutiara, rumpai laut dan kampur barus. Okey, nanti boleh bezakan okey, yang mana hasil hutan, yang mana hasil laut. Sebab soalan-soalan macam ni sering ditanya dalam ujian. Okey, apakah hasil hutan yang ada dalam kerajaan alam Melayu? Apakah hasil laut yang telah wujud dalam kerajaan alam Melayu? Okey, dan yang terakhir adalah perlombongan dan pembuatan. Perlombongan ni adalah kegiatan mencari hasil bumi. Antara yang dijumpai ataupun yang boleh didapati adalah emas, perak dan biji timah. Tetapi cara mendapatkan hasil tersebut adalah dengan cara kecil-kecilan, iaitu dengan menggunakan dulang. Okey, sehinggalah ada perubahan pada teknologi-teknologi yang digunakan. Seterusnya untuk pembuatan, kegiatan menghasilkan atau membuat barangan untuk kegunaan harian. Contohnya perhiasan emas, cuka kelapa, garam, tembika. Okey, kerajaan yang menghasilkan barang dan contoh barang yang dihasilkan. Nanti kita akan lihatlah. Okey, secara kesimpulannya, kekayaan sumber di alam Melayu menyebabkan pelbagai kegiatan ekonomi dapat dijalankan. Maknanya kalau tidak ada sumber tersebut, sumber macam hasil hutan, hasil laut dan juga tanaman-tanaman yang telah wujud, okey, tidak ada kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan. Disebabkan kekayaan sumber tersebut, jadi dapat dijalankan kegiatan tersebut.
Seterusnya, kebijaksanaan pemerintah dan kegigihan rakyat menyebabkan kemakmuran dan kemajuan alam Melayu sehingga mereka dapat dagangkan lebihan-lebihan hasil ekonomi yang mereka telah dapat. Okey, contoh dalam pertanian, okey, dalam pelombongan, dalam hasil hutan. Okey, menjadikan kerajaan alam Melayu ini sebuah kerajaan yang mengeksport banyak-banyak hasil kegiatan ekonomi yang telah ada. Okey, itu sahaja untuk kegiatan ekonomi. Okey, selepas ni kita akan sambung untuk bab 3 untuk minggu seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.